Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel The Flying Curry Pup. Dalam video bahagian kedua ini, saya akan bermain Among Us dalam mod free play. Klik free play seperti di screen dan seterusnya klik the scale. Mod free play ini dapat dimainkan secara offline. Maka kalau tak ada sambungan internet, tak jadi satu masalah. Kita masih boleh bermain dalam mod free play. Untuk melihat peta, kita klik ikon peta dan kita akan melihat peta seperti yang ada di skrin tadi. Kalau kita klik ikon yang ke atas ni pula, kita akan dapat buka setting. Dan setting ini membolehkan kita setting beberapa perkara asas dalam game ini. Bar ini contohnya kalau kita reducekan, nampak tak bulat yang dekat sebelah kiri tu akan membesar dan mengecil. Itu adalah cara kita nak gerakkan karakter Among Us kita. Di sini dalam game ini saya klik button touch dan saya akan menggerakkan karakter ini dengan menggunakan jari saya. Nampak tak? Karakter mula bergerak dan sebenarnya di depan karakter itu adalah jari saya yang menggerakkannya dan dia mengikut arah yang ditunjukkan oleh jari saya. Saya klik semula ikon peta dan peta sudah pun keluar dan dapat dilihat di peta itu saya kini berada di cafeteria. Dan okey, ini pula sebelah kiri bahagian atas adalah senarai tugasan yang perlu dilaksanakan. Tugasan pertama yang saya perlu siapkan ialah tugasan di section admin, iaitu tugasan swipe card. Saya sedang buat tugasan swipe card sekarang. Saya keluarkan kad, swipe. Okey, tak menjadi sekali lagi. Okey, berjaya dan tugasan pertama sudah selesai. Nampak tak dekat atas sebelah kiri bar hijau telah bertambah. Itu maksudnya sebahagian tugasan telah berjaya dilaksanakan. Mod free play adalah mod untuk latihan dan karakter yang ada selain daripada kita hanyalah karakter dummy sahaja. Dan dalam video ini lupa saya nyatakan tadi, saya sekarang sedang bermain sebagai crewmate. Dan okey, saya bergerak lagi untuk menyelesaikan tugasan yang seterusnya. Saya sedang bergerak menuju section electrical. Sebarang tugasan bila kita sudah hampir berada dekat dengannya, maka dia akan menyala kuning dan seterusnya use pula menyala dan kita klik use dan tugasan dapat dilaksanakan. Untuk menyelesaikan tugasan ini, kita perlu klikkan dekat button merah itu seperti di dalam skrin ini dan kita tarik ke atas dan begitu saja tugasan sudah selesai. Okey, perasan tak lampu ikon tunjuk yang berwarna kuning ini? Untuk sesuatu tugasan yang perlu disusuli dengan tugasan yang seterusnya atau ada tugasan kedua, untuk menyelesaikannya maka ikon kuning ini akan menunjukkan kita arah ke mana untuk dituju. Dan okey, ini adalah tugasan susulan. Okey, sudah siap. Tugasan seterusnya yang hendak saya selesaikan adalah tugasan di section O2. Saya lihat peta dahulu untuk menentukan lokasi section O2 dan seterusnya saya bergerak menuju ke section O2. Saya terus berjalan pergi ke atas. Okey, nampaknya salah. Saya kena turun bawah section O2 dekat bawah. Okey, sekarang saya sudah berada di section O2 dan sedang menyiapkan tugasan saya. Tugasan saya di section O2 adalah tugasan empty chute. Dia perlu buangkan daun, tolak daun ini dengan menggunakan jari anda ke dalam lubang itu satu persatu. Dan sudah siap. Dan seterusnya tugasan susulan, tekankan ini
dan sudah selesai. Tugasan empty shoot ini nampaknya perlu dilakukan di dua lokasi. Satu lagi lokasi adalah dekat section storage. Saya hendak bergerak sekarang ke section storage. Sebelum tu saya tengok peta dulu. Nampak tak dekat peta tu di section storage ada tanda kuning tu. Di situlah lokasi yang perlu saya tuju. Jom kita bergerak sekarang. Saya sedang bergerak menuju ke section storage. Boleh tengok peta kalau tak pasti kedudukannya dekat mana, atau boleh follow anak panah penunjuk warna kuning tu. Okey, sudah sampai. Saya sedang melakukan tugasan di section storage. Tarik tombol tu dekat bawah dan okey, tugasan sudah pun selesai. Begitulah secara ringkas bagaimana seseorang crewmate melakukan tugasan, dan kebiasaannya kalau crewmate dapat menyelesaikan tugasan dengan sempurna sehingga habis, maka pasukan crewmate akan menang dalam game ini. Seterusnya kita akan melakukan latihan sebagai seorang imposter pula. Cari komputer ni dekat cafeteria dan klik, dan kita akan dapat skrin ini. Klik fail merah ini, dan bila fail merah ini diklik, maka saya akan bertukar dalam mode free play ini daripada seorang crewmate kepada seorang imposter. Seorang imposter dapat melakukan ventilasi. Saya baru saja melakukan ventilasi. Nampak bagaimana saya bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan cepat. Ini adalah peta sabotage imposter. Peta ini dapat dipaparkan bila seorang imposter mengklik ikon sabotage yang berada di sebelah kanan bahagian bawah. Selain daripada membunuh crewmate, seorang imposter juga dapat melakukan kerja-kerja sabotage. Sekarang saya bergerak dekat section security. Dekat sana ada seorang dummy. Saya akan cuba untuk bunuh dia selepas ini. Saya buka peta sabotage dan lockkan pintu security. Setelah pintu bilik security ditutup, saya vent ke bilik security dan melakukan pembunuhan pertama saya. Perhatikan nombor tersebut adalah nombor kill cooldown, dan cara nak melakukan pembunuhan mudah sahaja. Bila ikon kill sudah aktif, seorang imposter cuma perlu merapatkan diri kepada crewmate dan menekankan button kill, maka crewmate akan mati. Saya nak lakukan pembunuhan kedua pula lepas ni. Saya nak vent, dan kali ni saya nak vent ke mid bay. Okey, saya dah muncul dekat mid bay, dan di sana saya baru saja melakukan pembunuhan kedua. Saya vent semula dan kali ni muncul pula dekat electrical. Saya sekarang berada di section electrical. Saya bergerak dulu. Okey, tak tahu nak tuju kat mana, tapi tak apa, ronda-ronda dulu. Dan saya terus berjalan dan sekarang berada dekat section lower engine. Saya teruskan perjalanan, tengok peta sekejap. Okey. Dan saya berjalan lagi, dan mungkin saya nak tuju dekat admin lepas ni. Okey, saya dah sampai dekat admin. Di section admin, saya dapat melihat peta admin, dan dengan melihat peta admin, maka saya dapat melihat kedudukan peserta-peserta lain di dalam game Among Us. Saya baru saja melakukan pembunuhan lagi, dan saya berjalan seterusnya menuju ke cafeteria. Di peta admin tadi, saya nampak ada seorang peserta crewmate dekat section upper engine. Saya nak bergerak ke sana untuk lakukan pembunuhan. Okey, mangsa baru saja dibunuh. Seorang imposter pun boleh melakukan report
Cara nak melakukan report mudah sahaja. Bila report button itu aktif, kita boleh tekan dan semua peserta akan dipanggil untuk bermesyuarat. Imposter juga dapat memanggil semua peserta untuk berkumpul dan bermesyuarat, dan caranya adalah dengan mengklikkan button report. Bila button itu aktif, dalam skrin ini dapat kita lihat button report yang berada di sebelah kanan tu. Bila button ini diklik, maka mesyuarat akan berlangsung. Di dalam mesyuarat inilah akan berlaku proses pengundian dan penyingkiran peserta yang disyaki sebagai imposter. Dan imposter biasanya di dalam mesyuarat sebegini akan menuduh orang lain sebagai imposter. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini. Kepada kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel The Flying Karipap, jangan lupa subscribe ya. Dan akhir kata, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.